Pada 8 hari bulan Mac 1972, ketika berusia 46 tahun, Tun Mahathir telah diterima semula masuk ke dalam UMNO. Kemasukannya semula ke dalam UMNO pada bulan Mac tahun tersebut mendapat liputan yang meluas dalam akhbar-akhbar tempatan. Antaranya, Tun Mahathir membaca tulisan Tan Sri Samad Ismail, wartawan The Straits Times, yang mengalu-alukan beliau ke dalam UMNO. Tulisan Tan Sri Samad penuh inspirasi kepada Tun Mahathir. Akhbar Utusan Melayu juga meraihkan kepulangan beliau ke pangkuan UMNO. Dan parti dijangka akan mengadakan perhimpunan agung dan pemilihan pada bulan Jun tahun tersebut. Ramai ahli parti menunjukkan sokongan mereka terhadap penyertaan semula beliau ke dalam UMNO. Sebahagian daripada mereka begitu teruja untuk mencalonkannya bertanding jawatan kepimpinan parti dalam pemilihan yang akan diadakan. Penyokong kuatnya sejak dalam tempoh pemecatan mendesak beliau bertanding jawatan naib presiden. Satu jawatan yang sangat tinggi kedudukannya menurut pandangan beliau pada ketika itu. Pada mulanya beliau agak sangsi dengan desakan tersebut. Namun akhirnya desakan bertalu-talu yang datang menyebabkan beliau bersetuju untuk bertanding jawatan naib presiden dan sebagai ahli majlis tertinggi. Seperti yang dijangkakan, beliau tewas dalam perebutan jawatan naib presiden. Namun begitu, dapat memenangi jawatan ahli majlis tertinggi dengan undi yang tertinggi. Kejayaan terpilih sebagai ahli majlis tertinggi UMNO dalam pemilihan parti dengan undi yang tertinggi merupakan satu indikasi populariti kepimpinan beliau. Populariti ini bagaimanapun tidaklah berkembang dalam tempoh masa yang singkat. Ia adalah hasil kerja keras berterusan sejak awal karier politiknya pada tahun 1958. Beliau juga mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai ahli parlimen antara tahun 1964 sehingga 1969. Semuanya berjalan lancar jika tidak kerana kekalahannya pada pilihan raya umum tahun 1969 dan tragedi 13 Mei 1969. Kedua-dua detik penting ini memaksa beliau mencabar kepimpinan Tunku Abdul Rahman dan mengakibatkan pemecatannya daripada UMNO pada bulan September tahun 1969. Selama lebih 2 tahun, beliau hidup dalam kehampaan politik, menghadapi ancaman penahanan, terasing daripada perhatian umum dan kehilangan hak asasi beliau untuk menyuarakan pandangannya secara terbuka. Kembali ke dalam UMNO, beliau mula meninggalkan tanda melalui gagasan cemerlangnya untuk meningkatkan pencapaian orang Melayu dan negara. Dan kini beliau telah kembali ke dalam barisan kepimpinan parti dan pastinya lebih banyak peluang yang boleh diperolehi dan digunakan untuk meneruskan perjuangannya. Beliau mula dijemput untuk berkongsi pandangannya di dalam dan di luar UMNO mengenai nasib dan masa hadapan orang Melayu. Beliau menasihati orang Melayu agar bekerja keras untuk memaksimumkan manfaat yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui dasar ekonomi baru. Sementara itu, Tun Razak mencadangkan kepada negeri-negeri untuk menubuhkan Perbadanan Pembangunan Ekonomi untuk membantu orang Melayu melibatkan diri dalam pelbagai jenis perniagaan, pemborongan dan peruncitan yang diperuntukkan oleh kerajaan. Tun Mahathir dilantik sebagai pengarah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Kedah dan juga sebagai naib presiden Dewan Perniagaan Melayu Kedah. Pada bulan Oktober 1972, beliau mengambil alih jawatan presiden selepas penyandangnya meninggal dunia. Pada bulan Disember tahun tersebut, beliau dilantik sebagai senator Dewan Negara. Dan dalam masa yang sama, beliau masih meneruskan kerjaya perubatannya di samping memerhatikan pencapaian inisiatif di bawah dasar ekonomi baru. Dan berikutnya, beliau juga dilantik sebagai ahli Majlis Penasihat Pendidikan Tinggi yang baru dibentuk. Dan merasakan beliau masih boleh memberikan khidmatnya kepada kerajaan, beliau menulis surat kepada Tun Razak menawarkan khidmatannya dalam apa jua bidang yang diperlukan oleh kerajaan. Pada bulan November 1972, beliau dilantik sebagai pengurusi industri makanan Malaysia ataupun FIMA. Peluang bekerja dalam kapasiti ini adalah pengalaman pembelajaran berasaskan masalah yang berharga bagi dirinya. Beliau dipertanggungjawabkan untuk menjaga 2 buah kilang pemprosesan nanas dan sebuah kilang pembuatan tin makanan. Kini beliau berpeluang mempelajari ilmu asas berkaitan pemasaran produk industri. Di kilang-kilang tersebut, beliau berjaya mempelajari lebih lanjut tentang proses pembuatan serta dapat memantau pengurusan kilang. Pembelajaran berasaskan masalah membantu beliau memahami kesukaran yang dihadapi oleh para pekerja di bawah. Mengenai pengurusan, beliau berjaya menemui masalah utama yang menjejaskan pengurusan keuangan syarikat. Persekitaran kerja yang tidak kondusif menyebabkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja. Masalah lain juga ditemuinya termasuk kemudahan penyimpanan yang tidak tersedia dengan baik
dan kecurian produk. Beliau mengadakan pertemuan dengan pihak pengurusan atasan, pekerja dan pemimpin kesatuan untuk mendengar aduan dan mendapatkan maklum balas daripada mereka. Keseluruhannya, beliau mendapati bahawa pendekatan kepimpinan yang lemah pihak pengurusan adalah faktor utama yang menyumbang kepada kelemahan pengurusan syarikat. Beliau dapati pengurus kilang adalah terdiri daripada bekas pegawai kerajaan yang mengurus syarikat seperti mana mereka menguruskan jabatan-jabatan kerajaan yang lain, tidak profesional dan tidak berwawasan. Tun Mahathir juga dilantik sebagai pengerusi Majlis Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Semasa memegang jawatan ini, beliau berhadapan dengan satu demonstrasi pelajar yang dipimpin oleh pelajar Institut Teknologi Mara ITM bernama Halim Arsyad yang kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Agung PAS. Kumpulan pelajar Melayu ini membantah terhadap dasar yang mewajibkan mereka lulus dalam bahasa Inggeris. Tun Mahathir menjawab bahawa ia adalah untuk kepentingan pelajar. Bagi beliau, sungguh menyedihkan melihat pelajar Melayu yang mempunyai keyakinan diri yang rendah disebabkan tidak mahu mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris. Pada tahun 1974, Tun Razak memutuskan untuk mengadakan pilihan raya umum yang lebih awal. Ia adalah masa yang amat penting untuk Tun Mahathir membuktikan kelayakannya untuk terus berada dalam kepimpinan parti. Beliau dipilih bertanding untuk kursi Parlimen Kubang Pasu, Kedah. Kemenangan dalam pilihan raya ini akan menentukan arah tuju kepimpinan beliau seterusnya. Nasib menyebelahinya apabila berjaya memenanginya tanpa bertanding. Pada bulan Oktober 1974, beliau dilantik menjadi Menteri Pelajaran oleh Tun Razak. Tun Mahathir bekerja keras untuk membuktikan bahawa mentornya tidak pernah salah dalam membuat keputusan melantiknya ke jawatan tersebut. Bagaimanapun, beliau tidak pernah menyangka bahawa keinginan dan impian kepimpinannya bergerak lebih cepat daripada apa yang diharapkan. Beliau menjangkakan akan dilantik ke jawatan Setiausaha Parlimen ataupun paling tinggi sebagai timbalan menteri di kementerian yang lebih kecil. Namun begitu, pelantikan sebagai Menteri Pelajaran adalah satu penghormatan yang sangat besar diberikan oleh Tun Razak kepada beliau. Jasa mentornya ini tidak mungkin dapat dilupakannya selama-lamanya. Tanpa bertangguh, beliau memulakan amanah dan tanggungjawab, bermula dengan tindakan menyelesaikan masalah demonstrasi kumpulan pelajar universiti yang diketuai oleh Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Tun Mahathir sedia maklum bahawa kebanyakan pelajar universiti, terutamanya yang berbangsa Melayu, sering terganggu pengajian mereka disebabkan aktiviti tidak berfaedah di luar kuliah. Daripada meluangkan masa untuk belajar, mereka menumpukan perhatian mereka kepada perkara-perkara yang tidak produktif dan sering merugikan masa hadapan mereka. Beliau mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan pindaan kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 untuk memulihkan ketenteraman di industri pengajian tinggi. Selepas demonstrasi itu, beliau terpaksa memberi tumpuan kepada perkara penting lain berkaitan pendidikan. Beliau mula memberi perhatian kepada pendidikan sains dan bahasa, kebajikan para guru dan pengenalan program berkembar untuk pendidikan tinggi. Impian kepimpinan Tun Mahathir mula menunjukkan perkembangan yang amat merangsangkan. Beliau bertanding jawatan Naib Presiden UMNO pada pemilihan parti dalam tahun 1975 dan berjaya memenanginya. Peluang untuk berkhidmat lebih dekat dengan Tun Razak terbuka luas. Namun beliau tidak menyedari bahawa ketika itu Tun Razak sedang mengalami masalah kesihatan yang serius. Pada satu ketika dalam pertemuan mereka, beliau mendapati bahawa Tun Razak sudah berada pada tahap akhir penyakit leukemia. Tun Razak akhirnya meninggal dunia pada usia 54 tahun pada 14 Januari 1976. Jawatan Perdana Menteri diambil alih oleh Tun Hussein Onn. Kini kekosongan jawatan timbalan Perdana Menteri berkemungkinan besar akan diisi oleh salah seorang daripada 3 naib Presiden UMNO, iaitu Tun Ghaffar, Tengku Razali dan Tun Mahathir. Semuanya terserah kepada Tun Hussein untuk memilih salah seorang daripada mereka. Sekiranya berdasarkan tradisi dan sokongan ahli, Tun Hussein sepatutnya memilih Tun Ghaffar Baba yang mendapat undi tertinggi dalam pemilihan naib Presiden Parti. Namun begitu, Tun Hussein Onn tidak segera membuat keputusannya. Sebaliknya, ketiga-tiga mereka ditinggalkan dalam keadaan tidak pasti, sehingga kan para penyokong masing-masing mula menjalankan kempen dan lobi-melobi untuk mempengaruhi Tun Hussein Onn. Menurut Tun Mahathir, pada satu ketika, Tengku Razali memanggil beliau dan Tun Ghaffar untuk berbincang tentang siapa yang sepatutnya dilantik oleh Tun Hussein Onn. Beliau mencadangkan agar dirinya diberi peluang untuk jawatan tersebut, memandangkan sejarah keluarganya menunjukkan usia mereka tidak panjang. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga mereka akhirnya bersetuju untuk bertemu Tun Hussein dan menyerahkan kepada beliau keputusan pelantikan tersebut. Tetapi mereka memohon agar dipilih daripada kalangan mereka bertiga sahaja. Akhirnya, kira-kira 2 bulan selepas itu, Tun Mahathir dilantik oleh Tun Hussein Onn sebagai timbalan Perdana Menteri yang keempat. Pelantikan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri tidak begitu dialu-alukan oleh kebanyakan akhbar tempatan dan beberapa kumpulan dalam UMNO. Namun begitu, perasaan tidak puas hati mereka
beliau fahami kerana dirinya sendiri sedia maklum bahawa pemilihan beliau oleh Tun Hussein Onn adalah bertentangan dengan status quo dan tradisi parti. Dalam pemilihan parti, beliau mendapat undi terendah berbanding dua lagi naib presiden, iaitu Tun Ghaffar dan Tengku Razali. Amat jelas Tun Hussein Onn bertindak melanggar tradisi dan sokongan ramai, tapi Tun Mahathir yakin bahawa Tun Hussein semestinya mempunyai alasan yang kukuh untuk berbuat demikian. Keputusan Tun Hussein Onn ini bukan sahaja penting membawa beliau melangkah naik ke tangga kepimpinan kedua tertinggi dalam negara, malahan menjadi sebab utama yang membolehkan Tun Mahathir melangkah terus ke puncak kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat 5 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1981. Bagaimanakah Tun Mahathir melihat dan menghayati pengalaman kepimpinan ini? Tidak sampai 10 tahun kembali ke pangkuan UMNO, beliau akhirnya berjaya melangkah naik ke puncak kepimpinan negara.